سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa kabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan dalam slot Moh Ngaji bersama saya Ustaz Hadi
dari Pusat Pengajian Al-Quran Easy Ngaji. Dan seperti biasa tuan-puan, sebelum kita meneruskan pengajian kita ini, saya nak mohon jasa baik anda semua untuk sama-sama bantu saya untuk kita sharekan dahulu live pada pagi ini, supaya ramai lagi yang dapat bersama kita untuk memartabatkan Al-Quran ini, insya-Allah. Sama-sama kita menghidupkan harian kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi bantu saya terus tekan butang share seperti biasa tuan-puan, bantu saya tekan butang share. Dan kepada mereka yang dah share, alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah sahaja yang mengganjari anda semua, ya. Baik, jadi saya harapkan semua yang sedang menonton ni dalam keadaan yang sehat wa'afiah, ya. Sehat sejahtera, sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa di dalam rahmatnya. Begitu juga saya untuk pagi ni, alhamdulillah, so far okey je pagi ni, nak kata sesemua pun tak juga, alhamdulillah. Jadi selamat berpuasa juga kepada mereka yang sedang berpuasa 6, ya. Dan mungkin ada juga yang tengah niat puasa ganti dan sebagainya. Apapun, selamat menunaikan ibadah anda, dan semua diharapkan semuanya baik-baik sajalah, ya, insya-Allah. Baik. Sebelum komen saya dah share dulu. Okey, terbaik. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, alhamdulillah. Saya sehat aja tuan-puan, insya-Allah. Jadi untuk hari ni tuan-puan, kita berada dalam episod 269, ya. Dan untuk bacaan kita hari ni, seperti yang tuan-puan lihat di bawah ni, Muh mengaji 5 muka surat. Seperti yang anda maklum, selepas saja Ramadan ni kita dah tukar konsep sedikit. Bukan banyak pun, tak adalah beza sangat pun. Cuma dari sudut bacaan tu kita kurangkan lagi. Kalau sebelum ni bulan Ramadan kita buat 10. So sekarang kita cut buat 5, kemudian kita sambung kepada sedikit perkongsian ilmu tajwid. Mudah-mudahan dengan kaedah ini, dengan cara ini dapat membantu tuan-puan lah, ya, yang mana yang mungkin dalam sedang fasa belajar. Jadi dengan adanya pengulangan, pencerahan ilmu tajwid, membuatkan anda semua dapat orang kata refresh balik, kan, apa orang kata ulang kaji lah, ulang kaji tajuk-tajuk yang tuan-puan dah belajar mungkin dalam Kito sebelum-sebelum ni ataupun Mito sekarang, kan. Jadi alhamdulillah, dengan adanya pula praktikal bacaan, so di situ kita lebih kepada melatih lah, melatih baca. Walaupun saya tak dapat mendengar bacaan tuan-puan, tapi saya yakin sekurang-kurangnya adalah satu, orang kata apa, kesan yang besar. Mungkin saya tak nampak, tapi tuan-puan mungkin boleh nampak lah pada perkembangan masing-masing, kan. Bacaan tu macam mana, mungkin lebih baik dari hari ke hari, betul tak? Jadi alhamdulillah, diharapkan semua kekal istiqamah, insya-Allah. Baik, teruskan share tuan-puan kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada hari ini, ya, kita buka dulu bacaan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan jangan lupa tuan-puan, sama-sama kita niatkan juga pahala bacaan ini kita sedekahkan kepada ahli keluarga kita yang telah tiada, insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama memperbetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, tajdid niat kita. Jadi tanpa buang masa lagi, sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin. Sama-sama kita beristighfar, insya-Allah.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا استغفر الله رب البرايا. Baik, Alhamdulillah. Jadi kita dah selesai tuan-tuan puan untuk bacaan istighfar kita bersama pagi ni ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, baik dalam keadaan yang kita sedar ataupun yang kita tidak sedar. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Okay, terus bantu saya sama-sama kita sebarkan pengajian kita ni. Dan kita terus kepada bacaan kita hari ni tuan-puan. Seperti yang anda lihat di bawah ni, kita akan sambung muka surat 257 sehingga 261 insya-Allah. Sama-sama kita baca dan saya mohon jasa baik anda semua untuk semakkan juga bacaan saya lah. Andai kata ada kesilapan, boleh tulis di ruangan komen tu nanti, insya-Allah kita akan baiki bersama. Ya. Okey, baik. Baik, sedia tuan-puan. Kepala ayatnya ialah qalat lahum rusuluhum in nahnu illa. Boleh? Saya harap anda semua sudah bersedia, jadi insya-Allah kita teruskan bacaan kita. Sedia semua? Baik. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Baik, kita lihat di sini tuan-puan terdapatnya bacaan iltiqa' sakinain di sini ya. Sebentar saya petakkan dia. Okey ni. Jadi kat sini kita kena baca begini. A'maluhum karamadinish taddat. Boleh? Tuan-puan mungkin ada yang belum tanda So boleh tanda siap-siap. Kat sini terdapatnya bacaan iltiqa' sakinain. Kita kena baca dengan memecahkan tanwin tu kepada nun mati lah. Karamadin. Okay, nun tu mati. Din. Kemudian nun yang mati tu kita gantikan dengan baris bawah. Karamadinish. Atas faktor apa berlaku bacaan begini? Kerana berlaku pertemuan dua sukun. Okay. Iltiqa' sakinain namanya. Boleh ke? Dapat semua? Okey.
Kalau semua jelas, kita teruskan bacaan kita muka surat 258. Okay, sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Baik, di sini tuan-tuan dan puan kita lihat terdapat contoh iltiqa' sakinain. Ni yang kedua lah. Tadi kita jumpa yang pertama kan. So ini yang kedua. Yang mana kita perlu baca begini. Kasyajaratin khabithatin ijtuthat. Kasyajaratin khabithatin ijtuthat. Dapat tak? Jadi kat sini pun sama dengan hukum iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Khabithatin ijtuthat. Dapat tak? Jadi saya harap anda semua yang sedang nonton ni tanda siap-siap supaya nanti kalau baca sendiri ke apa, tak adalah kita terlepas kan, terbabas. Boleh? Dah tanda dah, tuan-tuan dan puan. Okey, kalau sudah kita sambung bacaan kita insya-Allah. Ayat 28 Alam tara ilal ladzi. Sedia semua? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء
أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم Sekali lagi kita ulang. Innal insan. 1, 2 mula. Innal insana lazalumun kaffar. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهتوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم
Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita dah selesai bacaan semasa kita daripada muka surat 257 sehingga 261. Jadi insyaAllah esok kita akan sambung lagi 5 muka surat berikutnya. Dan tanpa buang masa lagi, kita terus pergi kepada kita punya bedah tajwid, tuan-puan. Hari ni kita sambung muka surat 91. Okey, tadi tu bacaan semasa. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru sertai kita punya live pagi ni. So untuk konsep bagi muh ngaji ni begitulah. Yang mana pertama kita akan baca dahulu bacaan semasa 5 muka surat, kemudian kita akan pergi kepada bedah tajwid. Yang mana kita bedah setiap ayat tu. Dia bukannya celup-celup je. Kita akan bedah setiap ayat. Jadi macam semalam kita baru selesai bedah ayat 81 kan, 81 dengan 82, 80 sehingga 82. Jadi hari ni kita akan sambung bedah untuk ayat 83 dan 84 yang saya tanda ni. Okey, boleh. Ustaz ulang balik ayat 37. Ayat 37 yang tadi Yang ni ke? Okey, saya baca Saya ada silap ke tadi ayat ni? Okey. So saya ada permintaan tu, sahabat kita minta untuk baca kembali ayat 47 ke 37? Kejap. Oh, 37. Sorry. Ayat 37. Okey, kat sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Okay, kalau kita nak berhenti bunyinya gitulah. Dzi zar, tebalkan ra, kemudian bunyi ain tu. Boleh? So biwadin ghairi dzi zar' gitu. Kemudian kita ambil balik kat sini, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salah ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Sadaqallahul azim. Boleh? Ada hama. Macam ada tawalluk. Tawalluk tu apa tu? Tawalluk ke tawallud? Oh, tawallud Kat mana tu tawalluk tu? Okey, baik. Clear ke? So, kalau tak ada apa-apa, kita terus kepada kita punya bedah tajwid ni. Baik, ready tuan-puan? Jom kita terus pergi. Ayat 8 yang tadi Ustaz ayat 37. Yang mana tu tawallud tu? Kat mana yang tawallud tu? Kalau sebut 37 tu dia terlalu umum kan.
Ustaz bedah tajwid 91 ke? Sambung ke yang kita start national? Betul, Puan Nur Aisyah. Kita sambung balik. Dulu last sebelum kita buat jom tadarus tu, kita berhenti muka surat 90. So ni kita sambung muka surat 91. Okay? Baik. So kita mula 83, 84 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Baik, untuk za ni tuan-puan kena keluarkan sikit ujung lidah kita. Wa idza, kemudian hukumnya mat asli dah, 2 harakat. Kemudian ja'a, kat sini kena panjang 4 ataupun 5 harakat dengan hukum mat wajib muttasil. MWM, huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Wa idza ja'ahum, mim mati jumpa hamzah, izharus syafawi, IZH. Hum amrum, sekali lagi izharus syafawi, jelaskan. Izhar ni maksud jelas saya salah tulis tu. IZS maaf. Izharus syafawi, hukum mim mati ni. Izharus syafawi, mim mati jumpa ra, kemudian rum, tanwin. Okey, tanwin jumpa dengan mim ni idgham bi gunnah, IBG. Masukkan tanwin tu rum secara sempurna. Okey. Amrum minal nal, alif lam qamariyah ALQ. Mim mati jumpa nun, izhar syafawi sekali lagi. Jelaskan mim tu tanpa dengung yang panjang. Okay, tanpa dengung yang panjang. Maknanya ada dengung lah, tapi dengan kadar yang orang kata apa, martabat yang rendah. Tingkatan dengung yang rendah. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil alif lam qamariyah. Kha pada atas tebal huruf kha ni huruf isti'la, kena angkat pangkal lidah untuk dapatkan suara tebal tu. Kalau kita tak angkat pangkal lidah, memang kemungkinan besar kita punya sebutan tu tak cukup dia punya ketebalan tu, sifat tebal tu. So kena angkat pangkal lidah. Awil kha, matikan waw pula, yang mana waw ni kita tahu ianya adalah huruf yang bersifat lunak, sifat lin kan, bacaan lin kat sini. Awil khawfi adha'u bih. Baik, so kat sini alif lam qamariyah, khaw ni bacaan lin, saya letak BL bacaan lin, bacaan lunak ataupun sifat lunak. Cuma yang lunak tu pada waw lah, kena ingat kha tetap tebal. Kemudian fi adha'u bih, adha 2 harakat mat asli, jangan lupa keluar sedikit hujung lidah. Kemudian u mat asli ataupun mat tabi'i, tuan-tuan jangan keliru dengan istilah, sama je mat tabi'i ataupun mat asli. So kat sini MA mat asli, u bih. Bila kita berhenti kat sini disebabkan ada simbol sukun kan, simbol waqaf. Kat sini namanya wasal ula. Okey, ataupun wasal aula. Maknanya boleh je berhenti, cuma kalau kita sambung tu lebih baik sebenarnya. Okey. Jadi terpulang ikut kepada kemampuan nafas masing-masing lah, kan. Kalau ikutkan ayat ni macam dah sederhana lah, kan. Takut nanti kalau kita teruskan lagi tak tahu nak berhenti kat mana. So berhenti je lah pada adha'u bih ni. Boleh? Baik. Kemudian kita teruskan lagi. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau, lau ni bacaan lin. Okey, bacaan lin BL. Raddu, ra tebal baris atas, ra. Raddu, du ma asli 2 harakat. Hu ila, la ni pada asalnya memang ma asli lah, pada asalnya, tapi disebabkan dia jumpa
dengan sukun juga, ataupun kita kata iltiqa' sakinain kat sini, pertemuan dua sukun. Okey. So kita terus idgham, terus masuk pada ra bersabdu tu. Ila ra, ila ra. Walau radduhu ila rasuli wa ila la ra tebal. Okay, ra ni tebal ya, baris atas. Ila rasu, su mak asli. Liwa, wa satu harakat. Ila la mak asli jumpa dengan hamzah. Mak asli jumpa dengan hamzah ni, dia kalau kita faham mak asli ni dua harakat kan, tapi bila dia jumpa je dengan hamzah, dua harakat tadi tu dah tak boleh pakai. Dua harakat tadi tak boleh pakai. Mak asli jumpa dengan hamzah, kadar harakat dia berubah menjadi 4 ataupun 5 harakat. Baik, hukum kat sini mad jaiz munfasil tuan-puan. Mad jaiz munfasil. Tiba-tiba tukar warna biru pula. Okey warna biru. Saya lupa nak tukar color. Tukar balik warna merah. Ila rasuli wa ila mad jaiz munfasil. MJM. Okey. Pertemuan mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Baik, ulil amri. Ni pun sama, asalnya uli, li ni asalnya dua harakat. Asalnya. Kemudian yang u ni tuan-puan, tak apa saya cerita yang u ni dulu. Untuk huruf waw yang ada bulat atas dia ni, ianya tak ada apa-apa peranan pun kat sini. Maknanya ada pada tulisan tetapi dia tak ada pada bacaan. Ini yang kita panggil huruf ziyadah. Huruf tambahan namanya. Ziyadah ni maksudnya tambahan. Jadi kalau tuan-puan jumpa ada huruf yang ada bulat kecil atas ni, dia bukan tanda sukun. Dia bukan simbol sukun, tapi ianya adalah simbol yang disebut simbol sifrun mustadir. Iaitu bentuk bulat yang kosong. Bentuk kosong lah bulat. Sifrun. Sifar. Sifar kosong. Bentuk bulat kosong. So, memang tak ada apa-apa fungsi. Ianya ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Baik. Bukan hanya pada waw sahaja tuan-puan. Nanti kalau ke depan nanti kita akan tengok macam ni contoh. Dia ada pada huruf alif. Dia ada pada huruf waw dan dia ada pada huruf ya. Dia ada pada 3 huruf. Alif, waw, ya. Ingat lagi saya pernah kongsi pada anda semua. Kalau huruf mad, alif, waw, ya. Betul tak? Tapi kalau kita jumpa alif waw ya dalam Quran yang ada bulat atas dia macam ni. Ni contoh waw kan? Ya, ni contoh alif. Dalam ni dia tak ada contoh waw kot. Kalau ada nanti saya tunjuk lah. Tapi nanti kalau kita jumpa, kita kena ingat itu bukan huruf mad. Dia punya status tu bukan huruf mad dah. Alright? Itu kita panggil huruf ziyadah. Huruf tambahan. Boleh? Ni sifrun mustadir. Yang lagi satu bentuk tu, itu lain lah. Itu sifrun mustatil. Okay? Itu saya tak adalah haruk cerita sekali kan. Cuma saya fokus yang mana kita nampak ni dulu. Okay? Takut nanti saya cerita, dia jadi pening pula kan. Sebab tak nampak contoh. Jadi fokus pada yang ni dulu. Ni kita sebut apa tadi? Ingat? Huruf ziyadah. Huruf ziyadah tu lah sifrun mustadir. Sifrul mustadir itulah huruf ziyadah. Kena faham gitu. Okay, boleh? So, sama je. Nak sebut mana-mana, terpulang. Asalkan kita faham lah. Itu sahaja. Baik. So, bunyinya U je lah. Satu harakat. U. Wa ila ulil. Ni pun sama. Kita masukkan terus lam baris bawah ni terus pada lam sukun ni. Ini pun sebenarnya berlaku iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Apa itu sukun? Mati, huruf mati tuan-puan. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lah, mana yang matinya Ustaz? So saya tunjuk kat sini, huruf ya ni ya mati kan. Ni huruf ya mat tuan-puan. Huruf mat ni adalah huruf yang mati. So huruf mati jumpa dengan lam mati, sama-sama mati. Okay, ya mati jumpa lam mati. Jadi tak boleh nak dibaca. Maka ini yang disebut iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Sebab itu, sukun yang pertama ni, so dari sudut kaedah dia, sukun yang pertama, huruf mati yang pertama ni tidak lagi dibaca.
Kita abaikanlah bunyi dia tu. So wa ila ulil terus je. Okey, boleh? Baik, kat sini alif lam qamariyah lah macam biasa, nama hukum dia al-amri. Untuk mim mati jumpa ra pula, izhar syafawi, jelaskan mim tanpa dengung yang panjang. Wa ila ulil amri minhum, nun mati jumpa ha, izhar halqi. Mim mati jumpa lam, izhar syafawi. Boleh? So izhar syafawi ni dengan izhar halqi ni sama je kaedah dia, iaitu kita menjelaskan nun dan jelaskan mim tanpa dengung yang panjang. Yang ada hanya sifat dengung asliyah. Dia bukan kata tak ada dengung langsung kan. Ada min, tu kata dengung asli tu. Minhum la'amilahul la'alimahul alladhi isim mausul, ataupun kita kategorikan juga alif lam syamsiah. La'alimahul ladhi, mak asli 2 harakat. Dan jangan lupa keluarkan sedikit ujung lidah. Alladzina nun mati jumpa ba, iqlab. Hukum iqlab. Dengung mesti ada kadar 2 harakat. Kemudian cara dengung dia ialah dengan menutup bibir secara bersahaja. Itbaq syafatain. Okey. Itbaq syafatain ni maksudnya menutup 2 bibir mulut dalam keadaan pegangan yang lemah di antara kedua bibir tu. Tutup bibir tapi kita melemahkan kita punya bibir, antara 2 bibir tu, bibir atas dengan bawah. Dia bukannya dalam keadaan yang kamil, sempurna. Beza tu. Yastambi. Kita sendiri yang buat, kita tahulah tuan-puan, kadar kita melaksanakan bunyi tu. Yastambi tu ta ti tu. Mungkin kalau kita buat pelan-pelan macam susah sikit tuan-puan, tapi kalau kita buat bersederhana insya-Allah okey lah. Sebab ta ni dia tebal, kemudian nak baca 2 harakat pula. Yastambitu tu mat asli. Lepas tu jangan lupa tebal. Nahu minhum, hu ni maksilah qasirah. MSQ, maksilah qasirah. Kenapa disebut maksilah qasirah? Sebab dia akan dibaca dengan mat. Mat ni maksudnya panjang kan. Dibaca panjang ketika sambung saja, ketika silah. Sebab tu namanya mat silah. Bacaan panjang yang berlaku ketika silah, ketika sambung. Dan dibaca dengan qasr. Itulah dia qasirah, maksudnya pendek 2 harakat. Yastambiqunahu minhum. Tu kata sambung tadi. Nahu min, kita sambung kan. Tapi kalau kita berhenti, yastambiqunah. Gitu. Ada tak panjang? Ada tak mat? Mat ni maksud panjang. Ada tak mat? Tak ada mat. Jadi sebab tu dia bukan kategori. Dia tidak dinamakan dengan mat asli. Boleh. Seterusnya, minhum, nun mati jumpa ha ni izhar halqi. Mim mati ni izhar syafawi. Okey. Jelaskan nun dan jelaskan mim tanpa dengung yang panjang. Minhum. Okey, teruskan lagi. Walau, bacaan lin, waw mati sebelumnya baris atas. Walaula la ma asli. Walaula fad. Huruf dad ini kita kena tebalkan dia sudah semestinya. Cuma hati-hati jangan sampai berlaku bunyi yang diberanakkan ataupun dia seolah-olah bunyi qalqalah lah, lantunan. Fadlullah, tu elak kan. Walaula fadlullahi, bunyi macam kena je tuan-puan, macam kena, tapi hakikatnya ianya tidak tepat kerana kita memasukkan unsur sifat yang bukan ada padanya, iaitu sifat lantunan. So tahan je suara. Bukan tahan suara, nanti salah faham pula kan. Ingat sifat syiddah.
kita tebalkan dha ni, tapi jangan bawa dia sampai bunyi itu melantun. Walaula fad bunyi dia macam ketat sikit tuan-puan. Dia macam ketat sikit. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dapat tak? Okey. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Fadlullah. Ingat, kena tebal. Baik, kemudian kalimah Allah ni lafzul jalalah kita baca dengan taghlidh, tebal. Okey, taghlidh ataupun tafkhim, tuan-puan tak kisahlah, dua-dua term ni sebenarnya menunjukkan ianya perlu dibaca dengan tebal. Itu istilah Arab lah. Bahasa mudah tebal. Okey, kalimah Allah ni dibaca tebal sebab apa? Sebab sebelum dia ada huruf yang berbaris hadapan, iaitu pada lam. Okey, walaula fadlullahi alai, lai bacaan lin, alaikum, kum, izhar syafawi, jelaskan mim mati. Alaikum wa rahmatuhu, hu maksilah qasirah, sama macam tadi huraian dia. Okey, akan berlaku dua harakat ni dalam ketika kita menyambung bacaan, itu je. Alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumush, latta, terus je, lattaba'tumush, mush, alif lam syamsiah kat sini, huruf ain ni kita sempitkan bunyi dia. Lattaba'tu, itu. Nak jadikan huruf ain tu kita kena sempitkan ni bahagian tengah kerongkong. Alright. Saya tak adalah perinci lebih-lebih sangat kan. Cukup tuan-puan boleh membayangkan bunyi dia tu, insyaAllah. Kalau nak detail nanti, itu nanti kita bincang dalam seminar sifat makhraj dan sifat huruf nanti. InsyaAllah kita akan buat nanti pada bulan 6 tak silap saya, bulan depan. So tuan-puan get ready lah. Siapa yang nak join nanti boleh orang tak apa, standby lah. Okay. So secara asasnya begitu. Lattaba'tumush syaitana, tumusha. Okay. Alif lam syamsiah. Kemudian sya ini bacaan lin. Tana. Ta ni mak asli, dua harakat. Kemudian tebalkan dia. Syaitana illa qalila. Illa mak asli, huruf qaf tebal, angkat pangkal lidah kita. Qalila, qali, qali mak asli, dua harakat. La ni apa dia? Mat'i wad, yang mana kita berhenti ketika kita nak berhenti pada tanwin yang berbaris atas. Okey. Cuma kalau kita belajar lebih lagi, adalah pengecualian dia kan. Pada huruf ta misalnya, illa qali la, bunyi dia kat sini. Okey, dapat. Kita sambung lagi tuan-puan, ayat yang terakhir insya-Allah untuk hari ni. Okey, saya harap semua dapat stay lagi, fokus untuk satu ayat lagi insya-Allah. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Faqa tebal, mak asli, tuan-tuan buat. Okey, untuk qaf ni kita kena tebalkan mak asli, angkat pangkal lidah. Faqatil fi, tilfi, lam mati tu matikan macam biasa, jangan ada unsur beranak tu, tawallud kita panggil kan. Faqatil fi til, bunyi la tu kita buang. Faqatil fi, macam tu je, santai-santai je. Faqatil fi mak asli. Sabi mak asli juga. Bila sebut mak asli ni dua harakat lah tuan-puan, faham kan?
Faqatil fi sabilillahi la. Kalimah Allah ni kita baca dengan tarqiq. Nipis saja. Saya letak N lah nipis. Kalau saya letak T tarqiq tu pula, takut ingat tebal kan. Saya letak N, nipis. Fi sabilillahi la. La ma asli. Tukallafu illa. Illa. La pun ma asli. Naf, matikan fa macam biasa. Naf, sak. Okey, untuk sin balik atas sa macam biasa, matikan kaf ni caranya ialah kita tahan dulu. Nafsak, nafsak. Tahan dulu. Sak. Kaf tu lembut je, tak perlu tebal-tebal. Nafsak. Nanti jadi macam huruf qaf pula. Illa nafsak. Tahan dulu suara. Kemudian sejurus lepas itu kita melepaskan nafas pula. Lepaskan udara. Illa nafsak. Tu. Nafsak. Jika kita membuat bunyi ini dengan kaedah yang betul, maka kita punya udara tu tadi ataupun nafas yang terlepas tadi dia akan lebih terkawal. Okey, yang mana ia disebut sebagai sifat hams. Okey, sifat hams. Dan ketika kita menahan suara kaf tu tadi, disebut sebagai sifat syiddah. Illa nafsak. Inilah dia huruf syiddah mahmusah namanya. Dia dalam kategori syiddah mahmus. Maknanya huruf yang perlu ditahan suaranya, kemudian dilepaskan nafasnya. Boleh? La tukallafu illa nafsak. Boleh? Tuan-tuan? Baik, kemudian kat sini waharri. Untuk ra yang bersabdu baris bawah ni kita kena baca tebal ke nipis? Tuan-tuan puan. Huruf waw, kemudian huruf ha, kemudian ra baris bawah dan selepasnya huruf dad tebal. Kat mana ni? Kat mana pula? Sorry, salah soalan. Macam mana? Macam mana nak baca ni tuan-tuan? Dah lama tak buat soal jawab kan? Saja-sajalah tanya, kod-kod lupa ke. Ra ni nak baca tebal ke nipis? Huruf ra ni nak baca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Tuan-tuan kena bagilah dia punya huraian kan? Baru senang nak nilai. Kalau jawab gambar macam tu je, maksudnya dia tak ada sandaran jadi tuan-puan tulis, kalau tebal kenapa, nipis kenapa. Tengok betul-betul kalimah tu dan tuan-puan bunyikan wa, ha, ra, sabdu baris bawah, kemudian selepas dia ada huruf dad baris bawah, huruf yang tebal. Jelas tak soalan saya ni? Alright. Huruf ra ni nak baca tebal ke ni nipis? Okey. Sebab jumpa huruf dad. Okey. Macam biasalah setiap kali soalan yang saya ajukan pada anda semua, mesti ada khilaf Mesti ada khilaf. Khilaf ni maksudnya perbezaan jawapan jadi tuan-puan tengoklah kat komen tu, ada yang kata tebal, ada yang kata nipis. Tu mana satunya tu? Tebal ke nipis? Soalan ni kadang berulang kali dah ditanya kan. Tapi ialah sebab benda ni proses nak mengingat, betul tak? Jadi tuan-puan jawab dulu. Ra tu macam mana cerita? Tebal ke nipis tuan-puan? Okey. Ya, alhamdulillah.
Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih di atas respon anda. Tak apa, kita cuba usahakan jawab. Betul salah, tolak tepi dulu. Okey, baik. Jom tuan-tuan dan puan kita tengok ni. Saya tak pastilah kalau tuan puan baca macam mana bunyi dia kan. Tapi kalau tuan puan dengar saya baca, tuan puan dengar tebal ke nipis? Okey, dengar baik-baik Saya ambil daripada awal. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين. Jadi saya rasa itu pun dah memberi jawapan pada tuan-puan. So kat sini kita kena baca dengan nipis. Huruf ra ni baca dengan nipis. Adapun sahabat-sahabat kita menjawab dengan tebal, baca dengan tebal dengan menggunakan hujah bahawa sebelum ra tu baris atas kan. Jadi tak tepat lah. Huraian tu tak terpakai. Sebab apa? Untuk kaedah melihat huruf sebelum baris atas, baris bawah, baris depan tu adalah ketika mana ra itu mati. Bila ra tu mati baru kita tengok huruf sebelum dia. Sebab ra tu dia tak ada status. Sebab dia mati kan. Jadi bila dia dah mati, kita tak tahu nak letak status apa kat dia. Sebab itulah kita kena tengok huruf sebelum. Tetapi pada contoh ini, ra ni dia ada status dia. Betul tak? Ra ni ada status dia. Status dia berbaris bawah. Dia hidup. Dia bukan mati, dia hidup. Jadi kita kena tengok. Kita tengok dia hidup ke tak. So bila dia hidup, dia ada status. Maka setelah itu kita kena tahulah kalau baris atas ra kena baca tebal ke nipis. Kalau baris atas tebal kan. Kalau ra baris depan pun tebal. Bila ra baris bawah baca nipis. So kena baca nipis. Ada sabdu ke tak ada sabdu, itu tak menjadi apa-apa isu. Ada sabdu ke tak ada sabdu, dia bukan satu isu. Asalkan dia baris bawah, baca nipis. Boleh? Huruf ha baris atas tu tak ada kaitan. Huruf dad, huruf isti'la, huruf itbaq. Pada dad ni kita tahu huruf dad ni huruf tebal pun tak ada kaitan. Jadi apa yang kita kena buat? Waharri, nipiskan ra, di, tebalkan dad. Itu sahaja. Boleh tuan-puan? Waharridil mu'minin. Kalau kita baca tebal, waharridil, nampak ada pelik sikit bunyi itulah. Kalau orang yang mungkin kurang pemahamannya mungkin kata, okey je bunyi macam tu kan. Jadi bak ra ni dia special sikit tuan-puan. La tukallafu illa nafsak waharridil mu'minin. Dah selesai. Okey, jelas semua? Senyum diri sendiri bila ustaz bagi. Dah banyak kali bagi tahu bab ni. Okey. Pelik bunyi ya. Faham. Jadi tadi salah. Tak apa. Okey. Asalkan tuan-puan cuba jawab tadi. Okey lah tu. Itu satu kemajuan lah sebenarnya. Kita belajar pun daripada kesilapan. Mana boleh nak terus betul. Ya tak? Pelan-pelan lah. Okey, jom. Sambung lagi. Dapat bunyi dia tadi. Waharri. Jangan angkat pangkal lidah, jangan diangkat. Punca tebal tu sebab kita angkat pangkal lidah tu. Waharri, wahar. Kita seolah-olah menjadikan dia itbaq. Waharri, wahar. Waharri. Tuan-puan kena banyak latih lah. Dan seterusnya kena bertalaki. Biar guru yang tentukan. Itu adalah sebaiknya. Okey, jom sambung lagi. Sikit lagi tuan-puan dalam sebaris. Okey, mana dia? Asallah. Okey, kita sambung tu. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Wa ashaddu tu dengar tankila. Asallah.
huruf Ain balik atas, sa, terus masuk pada kalimah Allah tu, tebalkan kalimah Allah ni. Asa Allah. Ni pun samalah kalau ikutkan iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Asa ni asalnya mak asli. Asa. Tapi bila kita baca, terus saja masukkan sin tu ke dalam huruf lam tu. Asallahu. Ainun mati bertemu ya, idgham bi gunnah naqisah. Okey, idgham bi gunnah naqis. IBG. Masuk idgham, masukkan nun ke dalam ya. An yakuffa. An yakuffa ba'sa. An yakuffa ba. Matikan hamzah ni. Ba tanpa ada sebarang bunyi yang terlebih lah. An yukaffa ba'sa lah. Ba'sa kan, bunyi ba bunyi tu kita pastikan tak adalah bunyi tu. An yakuffa ba syak. Okey, matikan syak kerana hamzah ni bersifat syiddah, tertahan suara. An yakuffa ba'salladhi. Salladhi. Vi dua harakat asli, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Salla ni alif lam syamsiah ataupun alif lam mausul, nama dia. Ba'salladzina kafaru. Ra pada depan tebal. Ru kafaru. Cuma jangan terlalu lebih sangat untuk ra pada depan ni. Hati-hati. Takut nanti bila terover dia bunyi ru. Salladzi ba'salladzina kafaru. Ru. Dia tidaklah sampai ke tahap itu tuan-puan. Dia steady je. Ba'salladzina kafaru. Ru. Dia tak perlu sampai nakafaru. Ru sampai bergulung lidah kita kat dalam tu. Ialah sebab lidah kita kan dalam mulut ni. Jadi takut tak nampak, kot tergulung lebih benar ke. So kena banyak latih lah dan tidak terlalu menonjol sangat. Ba'salladzina kafaru. Wallah. Okey. Ru ni mak asli ya. Kita berhenti kat situ, dua harakat juga mak asli. Teruskan wallahu. Kalimah Allah ni kita tebalkan dia sebab sebelum dia pada atas. Wallahu asyaddu. Asyaddu. Wallahu asyaddu. Asyaddu ba. Ni pun sama, hamzah tahan dia. Asyaddu ba'sau. Sau, tanwin jumpa dengan waw ni apa dia hukum? IBG, idgham bi gunnah. Pun sama, naqis. Apa itu naqis? Tidak sempurna. Sau. Wallahu asyaddu ba'sau wa asyaddu tankila. Ba'sau wa asyaddu. Nun mati jumpa kaf, ikhfa haqiqi. Wa asyaddu tankila. Ta macam biasa, ki mak asli dua harakat. La man'i wa dua harakat juga. Boleh. Wa asyaddu tankila. Okey, clear tak tuan-tuan puan? InsyaAllah. Okey, jom sekali lalu kita baca je sama-sama daripada ayat 40. Ayat 40. 83. Okey, ready semua? Kita baca je sama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. Kita ambil wa ila, 1 2 mula. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai dah bacaan kita hari ni, tuan-puan. Jadi diharapkan perkongsian yang ringkas ini dapat memberi satu kata apa, manfaat yang besar lah untuk anda semua yang menonton pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk sama-sama sebarkan pengetahuan yang tuan-puan ada ni, yang tuan-puan dapat ni. Yang paling penting sekali, amalkan pada diri sendiri dahulu kan. Amalkan, praktik dahulu apa yang kita dah faham. Kemudian ada kesempatan kita ajarkan kepada siapa? Kepada mereka yang memerlukan lah. Mungkin sahabat-sahabat kita kan, ahli keluarga kecil kita kan. Kita mulakan biasa-biasa dulu. Bukannya nak kena cari anak murid kan. Tak perlu sampai tahap tu. Relax-relax je, chill-chill. Okay, InsyaAllah ada ganjaran yang besar buat tuan-puan. Itu sajalah kot. So nanti esok kita akan sambung. Kita akan sambung bedah ayat. Sampai sini je lah kot. Kita habiskan muka surat 91 ni. Boleh tuan-puan? Jadi itu sahaja. Dan macam biasalah tuan-puan, selagi mana pendaftaran tak tutup ni, saya akan terus war-warkan dia. Okay. Jadi insyaAllah pada minggu ni yang dinanti-nantikan tuan-puan, tak lama lagi. Hari ni dah 11 hari bulan, 11, 12, 13, 14. Berapa hari je lagi insyaAllah kita akan bersama dalam slot webinar Indahkan Suaramu. Dah ready belum? Siapa yang join ni? Dah ready ke belum? Boleh tak saya nak tahu? Macam mana perasaan anda? Boleh? Okey, ada soalan. Tertebal, nipis raw macam mana Ustaz? Tertebal? Oh, tertebal atau nipis raw macam mana Ustaz? Tak ada apa? Dia tak ada apa. Dia tak ada tukar maksud ke apa. Cuma bacaan tu kurang cantik lah. Bacaan tu kurang cantik. Boleh? So, webinar ni jangan lupa. Mula pukul berapa? Ni ada dia punya detail tu. 8.30 pagi. Sehingga 12.30 hari insyaAllah. Yuran dia RM70. Bukan untuk satu sesi tau. RM70 ni untuk dua-dua sekali lah. Untuk 14 dan 21 hari bulan ni. Jadi insyaAllah berdebar-debar. Oh, baru join. Jadi sahabat-sahabat yang baru menonton, insyaAllah apa mungkin ada yang baru pertama kali bersama ni kan. Apa yang ada dalam Indahkan Suaramu ni. So insyaAllah saya akan kongsi kepada anda kaedah untuk kita melagukan Quran. Nak bagi orang kata apa, ada semangat sikit lah, ada feeling-feeling sikit bila baca Quran tu kan. Tak adalah kadang-kadang kita sendiri rasa kan, tuan-puan tahulah, tuan-puan yang baca kan, mungkin tuan-puan rasa baca tu zuk. Zuk ni maksudnya rasa, dia tak sampai kan. Jadi mungkin dengan adanya sedikit kemahiran,
Yang saya ada ni saya kongsikan pula pada tuan-puan, dan bila tuan-puan dapat, mungkin bila apply pada bacaan tuan-puan nanti, tuan-puan rasa mungkin lagi seronok, lagi bertambah semangatnya, dan mungkin sekaligus dapat menarik perhatian orang sekeliling kita kan, anak-anak, suami isteri dan sebagainya. Mereka tertarik dengan keindahan bacaan Quran ni. Kan dalam hadis pun sebut kan, zayyinul Quran bi aswatikum, kan, indahkan Quran, bacaan Quran dengan suara kalian. Dengan suara inilah, suara yang kita miliki ni, yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mungkin pada kesempatan ni saya akan kongsikan pada anda 2 taranum insya-Allah. Yang pertama untuk minggu ni kita akan pergi pada taranum apa? Ingat? Itu kita dah buat sekali dah kan. Mungkin ada ingat-ingat lupa. Lepas ni kita buat sesi yang kedua lah. Sesi lanjutan sikit. Boleh? So untuk mula pukul berapa? Ni mula pasal apa ni? Saya minta maaf, saya tak faham soalan tadi. Kalau tanya tentang pengajian kita ni, boleh tengok siapa yang nak tanya tentang kita punya moh ngaji ni, yang macam live sekarang ni, dia punya detail kat bawah ni. Cuba tengok yang sebelah ni untuk program on off kita Sabtu ni 14 dengan 21. Okey, jadi insya-Allah untuk minggu ni kita akan belajar irama nahawan. Okey, irama nahawan ni macam yang kita baca tadilah, 5 muka surat tu kan. Tu lagu nahawan. Dia steady je, chill je. Tak sabar nak tahu taranum apa. Untuk minggu ni insya-Allah kita go pada taranum nahawan dulu. Nanti saya bagi tahulah tuan-puan kan macam mana dia punya kaedah tu. Hari tu siapa yang dah ikut untuk yang kita punya indahkan suara mu yang pertama punya, kita ada buat dulu, batch yang pertama dulu. Itu kita buat nahawan juga. Jadi tak ada perbeza banyak pun. Cuma kali ni kita mungkin lebih banyak pada praktikal kan, ataupun ulang lah. Kadang-kadang belajar sekali ni tak ingat. Boleh? Kena baca seorang-seorang ke Ustaz? Tak adalah baca seorang-seorang. Cuma kita tengoklah, bagilah peluang kepada yang nak mencuba kan. Sebab taranum ni pun tuan-puan, nak belajar taranum ni pun, kalau ikutkan betul-betul pun kena bertalaki juga kan. Kalau orang yang khusus dalam bidang taranum. Tapi sebelum bertalaki taranum tu, kalau ikutkan, syarat utama dia kena lancar dululah baca Quran. Hukum hakam tu semua dah tak pau habis kalau ikutkan syarat dia lah. Tapi macam kita ni tuan-puan, bukannya nak pergi pertandingan apa. Ini kira orang kata apa, kombinasi lah. Kita belajar juga ilmu tajwid, kita belajar juga bab sifat huruf dan sebagainya kan. Ini berdasarkan apa yang izin ngaji boleh sediakan pada anda semua. Kalau anda semua perlukan kelas tafsir, tadabbur dan sebagainya, mungkin boleh cari tempat yang menyediakan servis sedemikian kan. Macam kami, core kami ataupun kekuatan kami hanya untuk beberapa benda ni lah. Contoh bab tajwid, bab asas Quran, bab kelas taranum, asas taranum, boleh lah kan. Jadi kita kena ni lah, kena pandai pilih gitu je. Menyanyi pandai Ustaz, taranum tak menjadi. Tak apa. Nanti Sabtu ni kita sembang. So tuan-puan yang sedang mendengar ni mungkin tertarik nak tahu apa benda yang ada dalam program ni, boleh lakukan pendaftaran RM70 sahaja untuk 2 sesi ni, dan insyaAllah rakaman akan disediakan. Dan bagaimana anda nak join, insyaAllah hanya tekan satu link sahaja. Hanya tekan satu link sahaja. Kemudian nanti tim kita akan bantu anda semualah untuk pendaftaran. Kalau nak tanya-tanya dulu pun tak ada masalah. Bukan orang kata apa, terus-terus nak daftar kan. Tanya-tanyalah dulu. Okey, boleh ke ni? Kejap, saya letak link dulu Mana dia? Alamak. Tak jumpa pula link. Cik Elmi ada tak? Saya terpadam link tu.
Okey. So muka surat 245. Kejap saya tengok dulu. Okey. Ayat 81. Irji'u. Betul. Puan Lina. Kat situ ra kena dibaca dengan tebal. Irji'u. Okey. Angkat pangkal lidah. Betul. Okey, boleh. Tuan-tuan puan ni ada soalan ni satu lagi. Ni last lah InsyaAllah last saya respon untuk soalan sahabat kita ni. Bagi petua nak nafas panjang, nafas pendek. Saya sebenarnya tak tahu dah sangat petua tu kan. Tapi kalau ikut yang saya ulang poin yang sama je lah. Kalau dulu saya belajar dulu cara nak panjangkan nafas ni, the first lah, kalau kata orang tua dulu, bila makan tu jangan bersulam dengan air kan, jangan sulam dengan air. Kalau orang kata minum ais boleh panjang nafas ke, saya pun tak pasti. Sebab saya ni kira penggemar juga minum ais. Bukanlah kata hardcore sangat, tapi kata bukan jenis pantang-pantang lah, faham tak? Ada orang jenis jaga betul kan. Macam saya tak, jaganya kurang untuk minum air sejuk ni. So saya pun tak pasti, tak nampak pula efek dia. Cuma yang saya tahu, setakat orang kata apa, jangan makan sulam air, jangan bersulam air. Okay? Jangan bersulam air. Kemudian kena banyakkan kedudukan tu lah. Banyak latihan. Itu latihan sudah tentu, tuan-puan bak nafas ni kena banyak latihan. Kena cuba, paksa sampai kita boleh kontrol benda tu. Kemudian kedudukan kita baca Quran tu, kita punya posture badan kita macam mana, tegak tu. Jangan terlalu menunduk sangat. Jangan sampai dada kita ni tersepit macam tu. Ini teori ni saya bagi ke yang teori kampung lah. Kalau pergi yang yang orang kata apa, ada satu teori khusus tu, mungkin boleh belajar lah kan. Itu je lah. Dan ada lagi sebenarnya, banyak lagi kaedah tu. InsyaAllah ada kesempatan nanti, mungkin saya akan kongsi sikit lah pada hari Sabtu ni nanti. Boleh? Alright. Jadi itu saja untuk setakat ni. Terima kasih sekali lagi tuan-puan. Ada ke yang nak join ni? Kalau nak join boleh hubungi tim kami insyaAllah. Masuk je dalam grup Telegram. Ya, Telegram Easy Ngaji Warrior. Link ada disediakan. So tuan-puan boleh tengok je dalam tu nanti. Ada info-info tentang program ni. Tuan-puan tekan saja link yang tertera. Dan insyaAllah nanti akan dibantu. Baik, itu saja saya rasa. InsyaAllah. Tarikh tutup dia minggu ni tuan-puan, last hari Jumaat. Boleh? Ustaz orang kampung ke? Tak tahulah nak kata orang apa. Orang kampung lah kot kan, sebab mak saya orang kampung. Saya pun tak tahu nak letak status saya macam mana. Ada yang kata menyelam menjerit layar. Tu pun ya juga. Kalau ikut latihan dulu, saya berlatih dululah macam tu. Dulu saya terlibat dengan nasyid waktu zaman-zaman belajar dulu. Bila buat latihan vokal tu macam tu lah. Masuk dalam air, dalam air sungai ke, besin ke, baldi ke, celupkan kepala dalam tu, selumkan kepala tu. Lepas tu jangan dibiar. Cukup dah limit tu, angkatlah kepala kan. Janganlah dia paksa dia biar pula, karang kiok dalam tu, dah siapa nak ngurusnya tu. Okay. Itu set masa tengok. Lepas tak boleh buat 30 saat dulu.
Sekejap lagi tuan-puan try. Ambil baldi kat dapur tu, bubuh air, serelung kepala dalam tu, tengok macam mana pergi dia. Set 30 saat dulu. Kalau dapat buat seminit, ngam tuan-puan. Kalau lama sampai 5 minit, 10 minit tu risau. Itu kena check tu. Pastikan ada orang keliling pantau lah. Awak risau tak bangun dah lepas tu. Kan? nak nahan napeh punya pasal. Ada bagi PDF ke? Tak ada. Kita pakai yang hari tu je. Sebab Taranum ni kita banyak praktikal je. Teori-teori dia kita pakai PDF yang sebelum ni. Okay? Sama je. Dia sambungan daripada tu juga. Boleh Tuan Tash Yamani? So pakai yang lama je. Okay lah tuan-puan. Saya rasa itu je kot. Dari tadi dah kan. Tapi tak habis juga lagi. Banyak benda berceloteh lagi. Moh kita. Tadi moh ngaji kan. Ni moh kita beransur tuan-puan ya. Kita tangguhkan dulu insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat anda semua. Kita tutup dululah dengan bacaan doa kita, kemudian dengan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okay tuan-tuan, kita tutup dulu pertemuan kita ni dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah. Sadaqallahul azim. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Macam tak masuk pula kopiah merah dengan purple belakang ni. Okey. Itu sahaja, insyaAllah kita jumpa esok pagi tuan-puan jam 8.30. So siapa yang nak daftar Taranum masih lagi dibuka sampailah hari Jumaat ni. Tekan aja link yang kami sediakan. Nanti insyaAllah anda semua akan dibantu oleh tim-tim kami. Dan kalau siapa yang ada kesempatan bolehlah praktis dulu bacaan untuk esok kan, supaya mudah nanti esok kita baca-baca je terus dalam keadaan yang tuan-puan pun bersedia. Apa lagi? Yang untuk mereka yang sertai kita punya seminar ni nanti, saya beritahu untuk modul, kalau ikutkan pakai modul yang lama tu je. Tapi yang baru, siapa yang baru join untuk batch yang baru ni, nanti kita akan bagi file dalam bentuk PDF, tuan-puan boleh print lah. Boleh? Pakai kopiah hitam Ustaz. Nanti saya cari. Ni awak nampak atas meja tadi, terus pakai aje. Tak pun nanti saya pinjam Tuan Tajamani punya tu, kopiah hijau. Ingat tak? Padu waktu tema hijau. Memang clear. Tuan Tajamani paling sempoi lah. Terbaik. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah itu saja. Mohon maaf salah silap kalau terkasar bahasa ke, gurau-gurau tu terkasar dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu mungkin daripada atas kekurangan saya sendiri.
Mudah-mudahan kita semua termasuklah diri saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah selamat meneruskan aktiviti anda selepas ini. Dan jangan lupa hashtag kita, apa dia tuan-puan? Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya Ustaz Abdul Hadi ingin mengundur diri. Jumpa anda lagi pada esok hari insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kejap. Puan Safia, Ustaz, kenapa saya tak dapat notification izin ngaji? Cuba check balik yang kat bahagian yang boleh tekan loceng tu. Kadang-kadang dia bug, dia punya kita apps tu bug. Kadang-kadang kena refresh. Okey? Itu je lah cara dia. Saya tak tahu cara lain. Mungkin boleh uninstall, install balik. Tu pun mungkin antara cara dia lah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Jom kita layan dulu lagu penutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا
bersama